Ya, selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Nama saya Sam. Selamat datang ke kursus online iElite System untuk malam ni yang bertajuk berapa banyak yang anda tahu tentang iTeracare. Dan untuk malam ni kita ada sesi tentang soalan yang paling lazim yang ditanya oleh pengguna tentang iTeracare. Dan sebelum kita berakhir juga, di malam ni kita punya satu VIP iaitu grup presiden kita akan berinteraksi dengan teman-teman kita di atas talian ya selepas sesi soal jawab itu telah dijalankan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, speaker malam ni beliau mempunyai latar belakang dalam pendidikan fizikal, sains sukan dan juga dalam bidang kesihatan. Dan beliau juga telah lama mengamalkan teknologi terakhir untuk membantu ramai orang memulihkan kesihatan mereka. Dipersilakan penasihat produk iTeracare, Encik Soma Sundaram. Salam sejahtera Sam, salam sejahtera dan selamat malam kepada Sam. Ya, selamat malam Encik Soma. Dan penonton-penonton di Indonesia dan Malaysia. Terima kasih, pertama sekali terima kasih kerana menjemput saya untuk berkongsi pendapat dan juga perkataan VIP itu terlalu besar Sam. So apapun kita akan berkongsi, saya pun pengguna iTeracare blower dan mungkin saya boleh berkongsi sedikit sebanyak tentang itu. Terima kasih Sam. Ya, jadi Encik Soma sudah siap sedia? Ya, saya ini saya telah kumpulkan dari company ada soalan-soalan yang lazim ditanya oleh pengguna-pengguna tentang iTeracare ya. Jadi kita mulakan sekarang ya. Ya, Encik Soma, yang soalan yang biasa paling mereka tanya ya tentang apakah itu tenaga terahertz? Okey. Ini dia Sam tentang terahertz. Okey, sebenarnya sebelum ni tenaga terahertz ni adalah satu gelombang yang orang tidak berapa tahu Sam. Mereka tahu lebih mengenali tentang radio wave, mereka mengenali tentang microwave, mereka mengenali tentang infrared yang digunakan dalam hospital-hospital untuk rehabilitasi dan yang lain, gelombang lain. Tetapi tenaga terahertz ni adalah satu yang kira kalau banding dengan yang lain kira baru. Jadi baru ni sekarang ni mereka mula menggunakan dan menceburi dalam bidang perubatan dan kesihatan dan baru orang mula tahu. Right? Dan ada yang katakan perubatan masa depan adalah perubatan frekuensi. Dan antara frekuensi yang akan digunakan adalah frekuensi terahertz. Okay, so radiasi elektromagnetik, dia berada dalam radiasi elektromagnetik dalam lingkungan frekuensi itu 0.1 terahertz hingga 10 terahertz. Dan bersamaan dengan gelombang dari 3 mm hingga 30 mikrometer. Dan frekuensi tersebut adalah lebih tinggi dari gelombang radio dan microwave, tetapi lebih rendah daripada gelombang infrared. So dia berada di antara tu. Sebelum ni ia dipanggil, dikatakan ada satu gap di sana, kekosongan. Orang tidak tahu. Tapi sekarang dia sudah masukkan ada satu lagi gelombang terahertz. Itu saya Sam. Okey, terima kasih kepada Encik Soma. Dan seterusnya soalan yang kedua ya, yang lazim ditanya ya, tentang apakah perbezaan di antara terahertz dan infrared ataupun inframerah. Apakah perbezaan di antara mereka? Okey, tentang soalan ni Sam, saya ingin tunjuk di sini perbezaan dia. Okey, kalau kita tengok sini dalam gambar rajah ni, gelombang dia. Ini gelombang dia di atas ni, ini dia sambung. So pertama sekali dia punya frekuensi adalah rendah. Dia punya frekuensi berbanding dengan infrared, dia adalah lebih rendah terahertz ni ya. Okey, keduanya gelombang dia lebih panjang. Gelombang dia lebih panjang berbanding dengan infrared di sini, lebih pendek. Okey, terusnya tenaga kuantum dia lebih rendah. Dan masalah pemanasan berbanding dengan infrared ni dia adalah lebih kurang. Sam? Jadi ini memanglah kita katakan perbezaan yang begitu utara tentang elektromagnetik untuk terahertz ya. Ya. Dan seterusnya, soalan yang seterusnya ialah tentang apakah kelebihan terahertz kalau berbanding dengan gelombang elektromagnetik yang lain, Cik Soma?
Ya, berbanding dengan elektromagnetik yang lain, tenaga ataupun gelombang terahertz ni adalah satu gelombang yang tidak berbahaya tetapi amat berkuasa. Dalam bahasa Inggeris kita kata very harmless but very powerful. Alright? Dan satu lagi ialah dia boleh menembusi kebanyakan bahan organik. Okey? Dan juga ia diserap oleh air. Dan penyerapan oleh air ini dia membantu kita sebenarnya, nanti kita akan lihat. Dan ia adalah perubatan masa depan kerana perubatan masa depan adalah perubatan frekuensi, Sam. Ya, itu memang telah diramalkan ataupun telah dikatakan oleh pakar saintis yang termasuk Albert Einstein kan.